tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamullahi alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftah hazihi al-halqah bi qira'an Ummul Quran. Kita mulai halaqah kita dengan baca Ummul Quran. Ila hadatin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'i salihin wal asfiya wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li dhawi huquq alaina wa li sa'iril muslimina min masyarikil ardi ila magharibiha. Sya'unillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ku bersaksi, telah, sedang dan terus bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Allah yang Maha Esa. Sesungguhnya tiada satu pun yang berhak dipersekutukan dengannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, telah, sedang dan terus bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya Allah, Rasul, utusannya Allah SWT. Wa usallimu wa usallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi hatta qiyamis sa'ah. Qal rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Diuji siang dan malam, susah dan senang, tua dan muda, diuji dalam kehidupannya, namun dia tetap beristiqamah, menjadikan Allah tempat rujukannya. Sunnah Nabi SAW sebagai sumber rujukannya, ijma' dan qiyas sumber kehidupannya. Maka Allah SWT menyebutkan turun bersama dalam kehidupannya, menyertai mereka ialah para malaikat Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kesannya, implikasinya, natijahnya, mereka tak takut melalui hari-hari baki dalam kehidupannya, tidak takut dan gentar, risau dan sedih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan berita kepada mereka bahawa dijanjikan kepada mereka syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilatul Imam, seterusnya Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau Jenaris, Surau Seri Jenaris. Seterusnya
asatiza yang hadir, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan dan puan, saudaraku dan saudariku fil imanil wal aqidah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat bertemu muka, bersua wajah. Saya kira inilah rasanya pernah datang ke surau ni, tapi dah lama dah tuan-tuan. Lama dah tak datang ke tempat tuan-tuan ini. Mungkin ada yang kata pertama kali. Jadi tuan-tuan, saya takruf, saya Muhammad Hasnul Abu Bakar, kawan Ustaz Bakhtiar yang tidak dapat hadir malam ni. Menetap dulu duduk di Kajang Utama, namun dah berpindah di Kampung Cenderam. Tadi on the way tadi, kira kereta jam sumpah hujan ni, sampai tol Kajang dia beritahu tolong ganti, kita malam ni free. Sempat kot, tapi tengok lepas tol Kajang tu, ya Allah, boleh sampai ke. Alhamdulillah sampai ke tempat tuan-tuan. Bapa kepada 7 orang anak. Dulu penjawat awam lah, telah pun bersara awal dan kini bertugas di salah satu agensi swasta lah. Sidang jemaah rahmati Allah SWT, insyaAllah pada malam ni ada masa 20 minit kita nak bermuhasabah 3 perkara. Semua kita sama-sama bermuhasabah, khususnya saya yang bercakap, kerana sesungguhnya kalimat ukapan yang disebutkan ini hampir dah dekat sekali dengan hati saya. Dan saya berkongsi dan tidak bertujuan untuk mengajar, berkongsi dengan tuan-tuan haji, perempuan-perempuan hajah sidang jemaah yang sering didoakan kebaikan, kemudahan, kesihatan, keberkatan, kemudahan di dunia wal akhirah. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, tuan-tuan yang pernah buat satu projek, satu program. Cantiknya program ataupun aktiviti yang kita nak buat itu, kita akan buat blueprint lah, kertas kerja, sikit mukadimah. Contohlah tuan-tuan ya, projek air mineral kan, bantuan air mineral. Rupanya nak buat air mineral Gau lah kita sokong, BMF by Muslim First kan, produk orang Islam kita. Ya, dia punya program dia 1, 2, 3, dia punya tujuan dan matlamat. Maka program tu berjalan tuan. Program ni dia nak 2,000 setiap bulan. Program ni sampai 4 bulan ke depan dah penuh dah orang masuk. Pasal apa? Dia nak dilantik beberapa wakil dalam Negeri Selangor ni. Pasal bajet tu, Aigau tu nak bagi kepada institusi tahfiz ataupun orang warga emas ataupun yang memerlukan lah bantuan gitu. Jadi nak kumpul. Ada lagi wakil nak buat setahun, lagi 8 bulan. Contohnya begitu tuan, 1, 2, 3 matlamat. Lepas program tu habis setahun kan, kemudian buat postmortem. Tercapai tak matlamat pertama, matlamat kedua, matlamat ketiga? Tuan-tuan sidang jemaah yang didoakan kebaikan, kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, di sana ada 3 matlamat. Kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 3 matlamat kehidupan yang telah disebut Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Kita yang dah duduk atas muka bumi ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atas muka bumi ini, rasa-rasa rumah kata pergi, kubur kata mari, kita ni semua bakal arwah, bakal jenazah ni, agak-agak 3 perkara ni dah dan ke tidak? Dah okey ke tidak? Apakah yang pertama tuan-tuan? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu azim. Tidak aku cipta dan jadikan jin,
tidak aku jadikan dan ciptakan manusia kecuali mereka jin dan manusia, mereka mengabdikan diri mereka kepada aku berpanjangan, illa liya'budun, mereka mengabdikan diri mereka kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Yang kedua, hendaklah kamu sekiranya mengingati aku Allah akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Yang ketiga, hendaklah kamu sekiranya mensyukuri aku dan jangan sekali-kali mengkufuriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah, surah kedua, juzuk yang pertama. Maka ada 3 tujuan dan matlamat hidup atas muka bumi ini. Yang pertama, aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah berpanjangan. Yang kedua, aku hamba Allah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa dan keadaan. Yang ketiga, aku adalah hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berbanyak-banyak. 3, aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah. Yang kedua, aku adalah hamba Allah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aku adalah hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berbanyak-banyak. Jom santai-santai lah kuliah maghrib ni tuan, hujan-hujan ni tuan jom kita tengok yang nombor 1. Aku hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah. Dia akan keluar kalimat istilah agama, dia panggil al-ibadah. Apa itu ibadah? Kan? Apa itu ibadah? Kata ulama tuan-tuan, wa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, segala apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan berdasarkan ilmu, confirm perbuatan kita itu Allah redha, Allah suka, ibadah. Saya ulang, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, aktiviti yang kita buat, segi ilmu Allah redha, Allah suka, maka ianya adalah ibadah. Innal ibadata tanqisumu ila qismain. Kita uraikan lagi. Ibadah tuan-tuan terbagi pada 2 pembahagian. Tuan-tuan semua dah tahu dah, kita revision. Surah tuan-tuan ni tiap malam ustaz hadir kan. Yang pertama, pembahagian ibadah namanya ibadah yang khusus. Apa pula ustaz ibadah yang khusus? Ibadah yang ada masanya, ada waktunya, ada rakaatnya, ada time base-nya, ada haulnya. Contoh ustaz, rukun Islam, mudahlah. Solat subuh 2 rakaat. Tak boleh nak ubah dah. Semayang isyak 4 rakaat. Tengah hari panas zuhur namanya 4 rakaat. Awal malam namanya maghrib 3 rakaat. Puasa ni asyik kita mainkan. Sekarang cerita sikit lah. Sekarang ni zaman orang guna pemikiran liberal. Tulis kat handphone kan, tak banyak tentera-tentera Islam dalam handphone ni yang nak jadi pejuang-pejuang Islam mempertahankan. Mungkin bukan zaman kita lah, mungkin anak-anak kita lah. Kita pun aduh tak tahan. Saya beberapa kali buka akaun Instagram, jom ustaz kita buka Instagram, kena follow orang, follow artis. Dia orang ni kadang-kadang nampak aurat tak tahan, get out. Saya lah tuan, Facebook boleh lah kan. Asyik puasa bulan Ramadan, tengok cara fikir ni kan. Macam bulan Ramadan kita raya sebulan, Syawal kita puasa. Tak boleh, ibadah khusus. Dah kenapa subuh 4 rakaat, pagi-pagi kita kena cergas, patut kita buat 4. Habis isyak kita buat 2. Pasal dah penat bangunkan negara, ekonomi negara, lawan memutuskan rantaian COVID-19. COVID-19. 16 mana pula Jadi isyak 2 tak boleh. Sebab apa? Ibadah khusus. Umrah, ziarah Mekah, Madinah, umrah lah.
Try test Madinah kita buat umrah, Mekah kita buat ziarah. Mana boleh, kan? Sebab Ustaz ibadah khusus ialah ziarah lah di Madinah, ziarah Nabi SAW. Kaabah kan di Mekah. Kita nak keluar pakai ibadah yang khusus. Selain daripada 5 tu, namanya ibadah yang umum. Ibadah yang umum. Siang ibadah, malam ibadah, senang ibadah, susah ibadah, kaya ibadah, miskin ibadah, tua, muda ibadah, sihat ibadah. Ketika sakit duduk hospital pun beribadah kepada Allah SWT. Ketika duduk bermukim beribadah. Non bermusafir di lokasi orang tak kenal kita, kita tak kenal orang, beribadah 24 jam beribadah. Berdasarkan sepotong hadis, bal khalaqakum lita'buduni tawilan, sekalian anak Adam, bahkan aku jadikan kamu, ciptakan kamu supaya kamu semuanya mengabdikan kepadaku tawilan, yakni berpanjangan, bermakna dalam syarah disebut ai mustamirran, berterusan. Kita hamba Allah dalam masjid, kita hamba Allah di luar masjid, kita hamba Allah di pejabat, di luar pejabat, kita hamba Allah di Kuala Lumpur, di rumah kita, di luar rumah, kita beribadah kepada Allah sepanjang masa. Itulah tujuan dan matlamat hidup kita. Jadi kita nak muhasabah tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, kalau kena kat tuan-tuan, jenaris kat Zimbabwe kot, tuan, saya nak buat contoh ni. Ada orang kan, ada orang sama kita lah, kita pun campur orang jatuh kuasa kan. Orang kita subhanallah baik-baik, alhamdulillah. Tengok sahabat-sahabat ni lama tak datang masjid, lama tak datang berjemaah surau kita ni. Syekh lama tak nampak mana. Biasalah ustaz, biasalah imam, biasalah tuan haji. Apa cerita? Ada masalah lah ustaz. Dia kalau time okey, biasa-biasa datang dia memenuhkan saf, mengimarahkan majlis ilmu. Lama tak nampak, takut sakit, kita tanya dia. Kan dah pergi mana pula? Adalah ustaz. Dia ada jenis orang masa okey dia datang berjemaah, diuji dengan ujian dalam kehidupan, ruyuk dia daripada masjid, ruyuk dia daripada jemaah, ruyuk dia daripada pengimarah Allah. Wal iyaz billah, minta jauh daripada Allah, pergi kepada lokasi-lokasi yang tak bagus. Dia ada orang dia masa okey dia beribadah kepada Allah, diuji dengan kesukaran, kepayahan, diuji dengan kesukaran dalam hidup, dah tak nampak berapa jalan pergi ke rumah Allah SWT. Kita tak nak tuan. Dah umur macam ni 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan, kita nak senang beribadah, susah pun. Patutnya susah lagi kita ibadat, lagi banyak semayang, lagi banyak zikir, lagi banyak doa, lagi banyak duduk dalam majlis zikir. Ada pesen orang. Ada jenis orang pula la ilaha illallah. Memanglah dia tak masuk. Tuan-tuan boleh kenal kita punya tim jemaah kita boleh kenal. Kan mari pula, tapi dia orang kita lah, tapi dia jarang-jarang datang. Kalau dululah sebelum PKP rapat soft kan, dia duduk soft yang belakang. Kan dia tak sempat nak salam, dia angkat tangan. Tuan Imam perasan, AJK perasan, dia datang angkat tangan. Dia pun balik. Malam besok datang juga, soft kedua pula. Naik soft. Tak sempat juga salam, angkat tangan. Kebetulan pula hari ketiga pula bila sakit perut, duduk belakang imam. Kan salam dengan imam. Ni datang ni ada hajat. Saya pun dapat cucu pertama kan. Dia nak jemput AJK, imam bila semua datang. Akikah cucu sulung. Kan. Datanglah kita pada hari yang ditentukan. Lepas tu tak datang. Tak datang, kesian kat imam. Bila pula tahun depan cucu nombor 2, sama skrip dia. Hari 3 belakang dia mari, kesian, punya nak sangka-sangka baik. Macam-macam jenis orang. Ada orang subhanallah lah, yang biasa ni siap lah nak tutup masjid ni, ada orang semayang. Assalamualaikum tuan, kita nak tutup masjid dah, nak bukan masa nak ni. Pasal apa? Saya sebenarnya memang orang sini, karya sini, tapi ialah sibuk bekerja semua, ialah jarang datang. Di mana duduk adalah jalan belakang mana, saya pun tak tahu kawasan tuan-tuan ni apa nama jalan kan. Habis inilah saya nak semayang, ialah nak ada sikit, nak doa sikit. Boleh sila. Tuan-tuan sila jemaah yang hadir subhanallah. Tuan-tuan perkenalkan diri tuan-tuan dengan jawatan kuasa. Perkenalkan, mam saya baru duduk, anak saya baru duduk kuasa. Perkenalkan diri kita dengan orang masjid. Biasa yang berlaku.
Kita tak nak bila berlaku meninggal, AJK rutinnya. Siapa dalam grup WhatsApp? Siapa tak kenal? Kita nak kita kenal. Bukanlah kena kenal lah, kenal. Kita dah imam dia, kita perkenalkan diri kita. Kita mungkin ada kemahiran IT, walaupun tak jadi AJK kecil, kita tolong apa-apa yang boleh kita pandai untuk menjayakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah, macam kita sedang duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Majlis ibadah. Kat mana dalil? Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuan-tuan duduk ni tadi menjayakan Allahumma salli alaihi wasallam solat maghrib berjemaah. Kan? Kemudian tuan-tuan niat pula duduk beriktikaf, niat pula duduk niat dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tadi pun dah daripada rumah, malam ni package lah, semayang berjemaah lagi, kemudian ada kuliah ilmu lagi. Tuan-tuan dah niat, ya Allah dapat pahala tuan-tuan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mempermudahkan jalan tuan-tuan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Itu yang pertama, tujuan hidup kita, aku adalah hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala berpanjangan setiap masa. Jadi ada orang tuan dia duduk dalam masjid, dia ada adab jaga, tapi bila luar masjid, sayalah kita muhasabah, kadang-kadang memandu, kita dah jadi orang lain dah. Bila sampai buka kopiah kan, takut orang buka kopiah ni bawa laju kan. Kita dalam atas jalan raya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun, ada adabnya, kita kena jaga tuan-tuan. Kita juga sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak saudara, kita sebagai anak pada mak ayah, kita sebagai apa? Sepupu, kita sebagai hamba, kita sebagai kejiranan kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itu yang pertama, ibadah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita muhasabah lah. Kita ni pesen, kita ni ada jenis orang bila susah dia beribadah kepada, masa dia senang dia lupa pula, leka. Ada orang yang masa dia senang okey, masa dia diuji dia leka. Jadi kita baiki, kita nak semua keadaan, tua muda, senang, pagi petang beribadah. Ada orang masa mukim okey, ustaz saya masalah pasal bila saya musafir je, ialah ada seorang-seorang musafir, seorang-seorang duit ada kan, tenaga ada, orang tak kenal kita. Allahu akbar. Allah As-Sami Al-Basir, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan matlamat kehidupan kita ialah mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi sebut, walitusabihuni bukratan wa asila. Hendaklah kamu bertasbih mengingati aku di waktu pagi dan di waktu petang. Kita kena ingat Allah. Saya pernah berceramah satu tempat tu, budak-budak sekolah menengah. Habis tu dia tanya, Ustaz ceramah tentang ingat Allah SWT. Saya nak tanya ke Ustaz. Dia tanya tu, memang budak ni suka bertanya. Ada guru dia sekali lah kan, masa makan tu. Tapi boleh tahan tengok soalan ni tuan. Apa soalan dia? Soalan sebut kena ingat Allah, kena ingat Allah, kena ingat Allah. Ni soalan generasi Z. Kan. Kalau kami ni tak nak ingat Allah, apa respon Ustaz? Tahan lah. Kalau kami ni tak nak ingat Allah, kan? Ustaz jawab dengan jawapan Allah dalam Al-Quran. Allah jawab dah jawapannya. Soalan ni dah ada jawapannya. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling tak mau taksir mengingatiku, kata Allah SWT, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya orang yang tak nak ingat Allah SWT, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, nanti aku akan himpunkannya nanti di pada hari akhirat dalam hal keadaan buta. Tuan-tuan, zikir yang paling besar zikir apa? Wala zikrullahi akbar. Dalam tafsir sebut, Imam bin Musa sebut tafsir zikir yang besar ialah solat. Solat adalah zikir yang besar. Awal pagi namanya subuh, tengah hari panas namanya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, awal malam namanya maghrib 3 rakaat, sebelum tidur isyak 4 rakaat.
Tu dia pada waktu-waktu yang penting dalam kehidupan. Maknanya tuan, kita kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam ingat, bila kita tak ingat Allah dalam sepotong hadis tuan, syaitan dalam bentuk nyamuk yang besar tuan, dengan paruh dia akan cocok masuk dalam hati kita. Itu yang mari was-was, mari tak percaya kepada hukum hakam Allah, tak percaya pada Quran, tak percaya pada undang-undang Islam. Itu dia mari kita ni benci ulama. Yang dahsyat kali, hina ulama, tulis kat status la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan, fitnah yang besar hari ni tuan, orang yang datang ke masjid, orang kita jugalah, orang masjid, orang semayang, hina ulama. Tak pernah berlaku lah berapa tahun ni tuan, hina ulama. Ada, saya tak boleh contoh, tuan-tuan pun tahu tuan, tulis dekat Facebook. Yang orang yang tulis tu pun pernah keluar TV cakap pasal agama, keluar dari radio. Allah. Kadang orang tanya saya, ustaz, kenapa ni berlaku? Nak heran apa? Benda ni Nabi dah sebut. Betul, hati-hatilah kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, antara pesanan duduk akhir zaman ni, Nabi selalu pesan beri tuan-tuan, hadis akhir zaman, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam dan kepimpinan mereka. Hadis lain, alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Ke atas kamu dengan jamaah Islam, campur ramai orang berdakwah, dan makarnya, markas sayyidina rumah Allah masjid. Tak boleh tuan-tuan, kita hidup akhir zaman ni tak boleh duduk seorang-seorang berzikir. Kita kena duduk jemaah. Nabi dah pesan, kena duduk jemaah. Orang duk cerita pasal Imam Mahdi nak turun. Tuan-tuan, kita tak mampu nak kenal Imam Mahdi mana-mana entah. Kalau tuan pergi Syria pun dulu pernah sebut, orang ni yang perang tembak ni, dia kata dia pejuang Islam. Yang ni tembak ni, dia pun kata dia pejuang Islam. Cakap Arab semua ni tuan. Kita perlukan ulama, orang alim. Kita ni tak alim mana, kena ulama yang tunjukkan kita. Jadi tuan-tuan sedang kemai, zikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat Allah, tak ada pilihan. Kalau kita lupa kepada Allah, syaitan datang merasuki kita, melupakan kita, mengganggu kita, dan syaitan nak ajak kita menjadi kawan karibnya, menemaninya dalam neraka Jahannam, wal-iyazu billahi min zalik. Dan yang ketiga tuan-tuan, ringkasnya ialah tujuan kehidupan kita ialah aku hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berbanyak-banyak. Dalam hadis kursi sebut, aku jadikan kamu supaya walitashkuruni kasiran. Hendaklah kamu mensyukuriku dengan bilangan yang banyak. Kena syukur kepada Allah banyak. Pasal apa? Sebab nikmat yang Allah bagi kita banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya lantaran terlalu banyak. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berjanji, Allah tak pernah mungkin janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah akan tambah. Dalil, wala in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepadaku, aku Allah akan menambah-nambahkan. Macam tuan-tuan kita muhasabah tuan, kita alhamdulillah syukur panjang umur. Pagi tadi siapa kalangan kita yang bangun tidur, duduk sekejap baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagian daripada kita buat, sebagian lagi tak buat. Tahu dah ustaz, lupa nak buat. Itulah saya tuan-tuan, itulah kita kena buat tuan. Hari ni apa tuan, hari Selasa. Jadi kata orang Terengganu ni dia berperuk. Dia mari hari Khamis, dia mari Jumaat, siapa pula ulama nak meninggal. Yang baru ni Habib Umar namanya, Abdul Rahman Al-Madani daripada Madinah meninggal, satu ulama kan, minggu lepas kan. Saya dipahamkan kebanyakan zikir-zikir kasidah tu, satu tempat tu satu pun baca Ya Arhamar Rahimin, dibaca 11 kali tu, sanad tu daripada dia. Ulama yang meninggal ni, yang baru ni, sanad tu untuk ulama Nusantara Malaysia dengan Indonesia ni ambil daripada dia. Ada lagi satu zikir, orang buat lagu nasyid Ya Rabbana i'taraf, bukan itu pun daripada dia. Meninggal dah seorang ulama. Ni hari Selasa, besok Rabu. Jadi kita ni yang mengembangkan Allah panjang umur, alhamdulillah, syukur, ada doanya kita baca.
Yang tak makan lagi tuan, malam ni makan, lepas makan baca doa sebelum makan, lepas makan alhamdulillazi at'amana. Sebab apa? Banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan Nabi sebut antara golongan orang yang akan dapat masuk syurga tanpa hisap ialah Nabi perkenalkan al-hamadun. Ditanya sahabat, siapa al-hamadun? Alladzina yashkurunallaha fi kulli ahwal. Yang bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Kita kalau dapat nikmat biasalah bersyukur ni tuan, syukur panjang umur alhamdulillazi ahyana, syukur dapat makan alhamdulillazi at'amana, doa pula kawan kita yang belanja. Yang pelik ni, yang lebih hebat, the next level, tuan-tuan yang diuji dengan musibah, diuji dengan kesukaran, diuji ni pun ucapkan alhamdulillah. Kan? Baru ni ada orang minta khidmat nasihat, cerita masalah, subhanallah masalah. Ustaz boleh tumpang 1 jam nak cerita. Kita jadi dengar je lah, ya 1 jam. Nangis dia. Dia menangis, saya menangis. Besar ujian dia. Lepas tu dia tanya, Ustaz, saya pun boleh, kenapa ujian ni tak kena ke Ustaz? Dia tanya kat saya pula kan. Kenapa saya kena? Sabar kan. Lepas tu saya kata, dia ni tak tahu masalah kita. Kita ni pun ada masalah, Ustaz ni pun ada masalah. Kalau saya cerita masalah saya ke dia pun terkejut juga. Jadi masalah ada je, masing-masing ada level dia. Kan Allah tidak baca zikir lepas sembahyang tu kan, la yukalliful nafsan illa ma wus'aha kan, pada level kita. Alhamdulillah. Kita dah uji pun sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan syukur. Last sekali Nabi SAW sebut tentang syukur, Nabi letak satu penanda aras. Nabi SAW sering mengurangi bilangan masa tidur. Nabi banyak qiyam. Aisyah tegur, wahai Rasulullah, wahai kasihku, kenapa lagi nak solat? Bukankah kau telah diampunkan Allah dosa dulu, kini dan selamanya? Apa lagi nak solat? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa nak solat lagi? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakur. Afala akuna abdan syakur. Apa tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan siang orang kata Nabi pemecah belah masyarakat, tukang sihir, apa lagi tak kena. Nabi dibalik najis ketika solat, duri, dimarahi orang, dikatakan gila dan seumpamanya. Malam penat berdakwah, siang tu malamnya Nabi berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata sebagai level syukur. Macam kita tuan-tuan, insya-Allah kena bangun awal sikit, sempat tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir, sempatlah baca 100 ayat Allah, dah kena dah. Pasal apa? Pasal itu benchmark Nabi SAW letak dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bujang yang seterusnya, pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa di hadapan Kaabah. Hadapan Kaabah ni antara lokasi mustajab doa. Kan kita dah musim hujan ni tuan-tuan. Tuan-tuan beri Google kot, saya tak sempat nak beritahu tuan-tuan. Ada 4 versi doa ketika hujan. Hujan ini lambang rezeki Allah SWT turun. Kita seorang mukmin mukminah kena beradab dengan Allah dalam bab rezeki dengan berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Tu hujan mula-mula. Ustaz, hujan makin lebat lagi. Ada doa. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma hawalaina wala alaina. Wa 'alal akami waz-zirabi wa butunil awdiya wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan hujan merosakkan ke atas kami. Turunkan hujan di lembah-lembah. Turunkan hujan ya Allah kepada pokok pepohonan tumbuh-tumbuhan. Hujan bersambung-sambung dengan petir dan guruh. Baca surah Ar-Ra'd ayat 13. Ini hadis marfu' daripada Sayyidina Zubair. Dengar Rasulullah SAW baca surah Ar-Ra'd ayat 13. Dah habis hujan, kan berhenti hujan, ada doa daripada Bukhari dan Muslim. Mutirna bi fadlihi wa rahmatih. Kami diberikan Allah hujan dengan rahmat dan pemberian daripada Allah. 4 jenis doa. Ya, tuan-tuan, kita tahu satu je. Panjang hidup ni kena banyak dengan berdoa. Baik tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT. Sayyidina Umar kata apa di hadapan Kaabah? Dan Sayyidina Umar berdoa di hadapan Allah, ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Dia berdoa dalam bahasa Arab, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Terkejut para sahabat. Apa hal pula Sayyidina Umar doa minta golongan sedikit? Kalau kita buka dalam sejarah, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ramai masuk Islam. Orang Arab duduk di semenanjung Arab tu, kan, padang pasir tu, yang golongan Badui ni ramai masuk Islam. Golongan Parsi, bangsa Parsi Iran ni dengan Rom ramai yang masuk Islam.
Tiba-tiba Sayyidina Umar berdoa minta jadi golongan sedikit. Apa hal? Ditanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina jawab, kalian tidak membaca ayat Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Syakur ni yang banyak bersyukur. Aku minta kepada Allah, aku ni yang golongan sedikit syakur ni, aku nama Sayyidina Umar ni masuk golongan asyakur ini. Maka tuan-tuan, kalau Sayyidina Umar yang dijamin syurga 10 orang itu pun doa masuk golongan asyakur, golongan sedikit, apatah lagi kita tuan. Kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuan-tuan, 3 tujuan dan matlamat hidup kita. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa dah okey, boleh ikut meninggal. Jangan dulu tuan banyak lagi ustaz hutang lah apa lagi Allah apa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita terus selesaikan. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Aku adalah hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Aku senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya jumpa satu grup WhatsApp ni kan. Ada satu grup tu, siapa nak masuk grup ni dia kena berjanji, bukanlah sampai berbanyak, kena baca selawat atas Nabi. Dia ajar selawat yang ada sanad tu 1001 kali. Oh, ini baru betul. Tak apa punya WhatsApp mengumpat orang tak apa-apa dalam live tuan. Masuk grup-grup yang 1000 selawat. Biasa ni guru-guru perempuan dia panggil Odoj. One day one juzu. Saya pun kadang pelik, orang perempuan ni datang bulan pun boleh selesaikan satu hari 1 juzu. Dia cari 30 orang. Ni perempuan biasa banyak grup. Saya tak jumpa lagi orang lelaki Odoj, tak ada. Memang mustahil lah tuan. Mustahil. Kadang orang perempuan ni dia tak boleh buat, dia jadi mangsa dia suami dia lah. Bang saya cuti, bang tolong habis. Tak apalah, kita baca dapat pahala, tapi nama dia 1 juzu. Ditukar-tukar. Semalam dah juzu pertama, masuk tukar-tukar tuan. Orang perempuan. Bagus tuan. Allah Akbar. Kita ni masuk dalam mana-mana kumpulan-kumpulan yang mengingatkan kita, menambahkan lagi kualiti zikir kita kepada Allah. Dan yang ketiga, aku adalah hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak. Tuan-tuan yang ada wang ringgit tuan, wang tu akan difaraikan kalau kita meninggal. Tuan-tuan tengok baru ni di mana ya, sedengar belah-belah Semenyih ke mana ada nak buat satu masjid lagi. Tempat kita ni baru ni yang dekat apa nama, taman apa dekat, dah ada dah, dah cukup dah, dah tutup dah. Tuan-tuan saya RM100 nama mak kita, RM100 nama ayah kita dah meninggal. Nama kita, nama isteri kita, masukkan tuan. Pastikan nama kita ada pada pembinaan rumah-rumah Allah SWT, kerana itu adalah jariah, tanda bersyukur kepada Allah SWT. Bagi makan it'amut ta'am. InsyaAllah. Jadi sekarang itu tuan-tuan, peringatan kita pada malam ni, semua itu sesungguhnya saya tujukan kepada diri saya sebenarnya, hakikatnya, dan untuk ahli keluarga saya, dan saya berkongsi kepada sidang jemaah yang didoakan kebaikan insya-Allah. Mohon maaf yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada saya. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, Kau golongkan kami, masukkan kami daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat kejiranan. Allahumma khtimna bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.